Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah alayna fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ni berkumpul pada malam Jumaat, yang mana insya-Allah malam ni kita akan teruskan pengajian kita, iaitu pengajian kitab Pelita Penuntut yang diterjemahkan daripada kitab asalnya, iaitu kitab Ta'limul Muta'alim,
karangan Syekh Muhammad Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Baik tuan-tuan muslimin wa hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama. Allah Ta'ala beri pada kita peluang dan juga kesempatan malam ni dapat kita berhimpun di dalam satu majlis ilmu. Baik, hari ni, malam ni insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada bab yang baru. Pada bab yang baru, iaitu berkenaan tentang kepentingan ilmu dan juga kefahaman dan juga kelebihan ilmu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 3. Tajuk baru di bawah tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke-13 daripada bawah. Baris yang ke-13 daripada bawah. Baik. Alhamdulillah. Line susah Ustaz. Line tak clear ke? Line semua clear ke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini satu fasal pada menyatakan kelebihan ilmu. Audio video jelas. Okey, baik. Clear. Kata musannif, ini suatu fasal. Bermula ini suatu fasal pada menyatakan hakikat ilmu. Kita nak kena hakikat ilmu. Kemudian dan fiqh. Al-fiqhu di sini dengan mana al-fahmu. Bukan ilmu fiqh. Tapi dengan mana al-fiqhu dengan mana kefahaman. Tulis situ, dobet situ. Fiqh di sini dengan mana kefahaman di dalam ilmu. Sebab dalam bahasa Arab, pada lughah, pada bahasanya al-fiqhu dengan mana al-fahmu. Bukan kata al-fiqhu dengan mana ahkamu syar'i, itu lain. Itu hukum syarak. Ini fiqh pada lughah. Al-fiqhu di sini dengan mana al-fahmu, dengan mana kefahaman. Yang ini kefahaman ilmu. Yang ini kefahaman kita daripada ilmu. Dan kelebihannya kelebihan ilmu. Tu dia. Baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dobek baris, tulis baris. Siapa yang ada kitab Jawi tu dia kena dobek baris Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi musannif kita dia memulakan dengan hadis Nabi. Tu dia. Sebab apa musannif kita dia memulakan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana apa? Kerana apa pengarang kitab kita dia memulakan dengan sebutan hadis? Kerana tabarrukan. Kerana tabarrukan, kerana nak mengambil berkat. Kerana nak mengambil keberkatan. Kalau sesuatu kalau tanya kenapa dia mulakan dengan hadis. Ini satu fasal pada menyatakan hakikat ilmu dan kefahaman ilmu dan kelebihan ilmu. Bersabda Nabi, terus hadis.
Sebab? Sebab kerana nak mengambil keberkatan. Baik. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya, bermula menuntuti ilmu itu wajib atas tiap-tiap laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam. Nak cerita kata orang Islam. Tak kira laki-laki dan perempuan wajib belajar ilmu. Apa dia? Ilmu di sini iaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ini wajib ke atas kita belajar. Wajib ke atas kita belajar ilmu fardu ain. Tu dia. Baik. Ketahui olehmu. Ini nak cerita. Jadi kita duk cara masalah kitab kita ni, kitab Pelita Penuntut ni, tuan-tuan, nak cerita kata tentang adab-adab ilmu dan juga tuntutan-tuntutan ilmu yang wajib kita pelajari. Jadi, fasal yang pertama ni nak cerita kepentingan ilmu, iaitu kefahaman ilmu dan kelebihan ilmu. Kena belajar ni. Kita belajar, kita ambil kitab ni seminggu sekali tu bukan apa, sebagai nak memperingati kita. Nak memberi kita semangat belajar. Tak kira kaum muda ataupun orang tua. Bahawasanya wajib kita mempelajari ilmu. Ni nak cerita kepentingan ilmu. Baik. Ketahui olehmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap laki-laki yang Islam dan perempuan yang Islam itu menuntuti sekalian ilmu. Tak wajib semua. Tak wajib bagi tiap-tiap laki-laki dan perempuan menuntuti semua ilmu. Tak wajib. Habis tu, yang wajibnya apa? Bahkan wajib atasnya, atas laki-laki dan perempuan tadi, wajib apa? Menuntut akan ilmu kelakuan. Apa dia ilmu kelakuan? Ni kita tak tahu ni. Apa dia ilmu kelakuan? Ni dia nak hurai. Apa dia ilmu kelakuan? Ni. Kata musannif, ilmu kelakuan tu apa? Iaitu ilmu kelakuan tu ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Ilmu usuluddin wajib kita pelajari dan ilmu fiqh. Tu maksud kata itu yang dikenakan dengan ilmu kelakuan. Ilmu kelakuan yang wajib kita pelajari, ilmu yang mula-mula sekali ilmu usuluddin. Yang kedua ilmu fiqh. Akan datang disebutkan juga ilmu tasawuf. Ini ilmu fardu ain. Sebab tu kata ulama, ilmu fardu ain tu ada 5 semua. Ni ingat Kalau yang muktamadnya ilmu fardu ain tu ada 5. Yang pertama usuluddin. Yang kedua fiqh. Yang ketiga tasawuf. Yang keempat hadis. Yang kelima tafsir. Ini ilmu fardu ain. Saya ulang balik. 5 ilmu dikatakan fardu ain. Kata ulama. Yang pertama ilmu usuluddin. Kedua fiqh. Ketiga tasawuf. Keempat hadis. Kelima tafsir Al-Quran. Tafsir tu wajib belajar. 5 ilmu ni penting. Baik, habis itu. Bila sebut ilmu usuluddin, ilmu apa? Iaitu ilmu tauhid. Ilmu aqidah. Tu wajib kita mempelajari awal-awal sekali. Sebab tu kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah.
awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Tu dia. Kemudian barulah kita pergi pada ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni lah nak menjaga hati kita, nak membimbing kita ke jalanan yang betul. Bukan fiqh tak betul, fiqh betul dah. Tapi fiqh tu hukum zahir. Akidah ni i'tiqad kita. Kalau fiqh ni kita hukum benda zahir. Kalau tasawuf ni nak menjaga kelakuan hati kita. Bukan nak menjaga kelakuan zahir. Perkara yang menjaga kelakuan zahir iaitu hukum fiqh. Perkara nak menjaga i'tiqad kita iaitu ilmu usuluddin. Perkara nak menjaga hati kita iaitu ilmu tasawuf. Tu wajib kita pelajari. Habis itu, tengok. Dan dikehendaki dengan kelakuan itu. Apa kelakuan? Kelakuan tu apa? Dia nak urai. Dan dikehendaki dengan kelakuan itu iaitu pekerjaan yang kedatangan bagi manusia daripada kufur dan iman. Dan sembahyang dan puasa dan lainnya daripada sekalian kelakuan. Yang ni sekalian kelakuan-kelakuan daripada pekerjaan tadi. Apa dia? Jadi kelakuan ni, kalau usuluddin tu, ada kalanya kelakuan tu seseorang tu kufur. Ada kalanya kelakuan tu seseorang tu beriman. Ada kalanya kelakuan tu seseorang tadi tu dia sembahyang dan puasa. Ada kalanya dia tak sembahyang. Ada kalanya dia tak berzakat. Ada kalanya berzakat. Itu masuk kata kelakuan. Na'udzubillah min zalik, kalau benda tak belok tu, kita minta jauh. Ya betul. Jawapan Fatimah betul. 5 ilmu fardu ain tu 5 tu. Baik. Kemudian dan lainnya daripada sekalian kelakuan seperti dikatakan yang terlebih afdal ilmu itu ilmu kelakuan. Jadi dikatakan yang terlebih afdal ilmu apa? Ilmu yang paling afdal. Tafsir Quran ni maksudnya kita mempelajari itu daripada sampai habis lah. Maksudnya apa tafsiran tu kita belajar. Macam contoh kita belajar tafsir tu untuk apa? Kita nak kenalkan Al-Quran. Antaranya tafsir Quran begini. Kita kenal ayat mutasyabihat, ayat muhkamat, ayat hukum, lepas tu ayat sirah. Kita nak kenal tu. Dia wajib tu, kita tuntutan tu wajib belajar sampai habis. Sampai kena khatam lah. Sebab tu kami di pondok dulu, saya lah. Kalau di pondok dulu kami belajar kitab Hasyiah Sawi di atas tafsir Jalalain. Kitab Arab Tafsir Jalalain ni mulai daripada surah Baqarah. Surah Fatihah dulu. Fatihah, Baqarah. Sampai itu nak habis tu kalau di pondok tu. Tafsir Jalalain ni 2 jilid. Tok Guru baca tiap-tiap malam lepas maghrib. Tapi bukan tafsir Quran macam dekat tempat kita ni. Dia tafsir Quran ni, dia bukan tafsir ikut dannya, bukan ikut tafsiran kita tak. Kadang-kadang orang salah faham. Tafsir Quran iaitu tafsiran daripada ulama. Kita petik, kita ambil daripada perkataan ulama, daripada ulama khalaf ataupun ulama salaf. Kemudian kita cerita apa pendapat ulama tentang ayat ni, apa tentang asbabun nuzul. Itu maksud dia tafsir Al-Quran. Bukan tafsir Quran yang terjemah tu lain. Contoh, ya ayyuhallazina, wahai orang beriman. Itu bukan tafsir Quran, itu terjemahan Quran. Yang kita belajar yang tadabbur Quran, kita cakap tadabbur tu pagi-pagi tu, itu terjemahan. Kalau tafsir Al-Quran memang lama. Kalau Hasyiah Sawi tu, tafsir yang lain kalau di pondok tu,
Paling kurang Koman nak khatam 4 juzuk tu, lebih kurang dekat 8 tahun ataupun 9 tahun. Baru khatam. Saya dulu waktu belajar di Mesir dulu, mula juzuk Muhammad. Surah Baqarah ambil depan. Sebelum tu dia Pondok Kelantan tu tafsir Jalalan juga. Ambil surah ni. Pergi kat petani pula, sedang elok dah tengah dah. Sampai habis pusing balik surah Baqarah balik. Alhamdulillah sempat juga. Tapi lama makan masa lama tafsir. Tapi kami mengaji bahasa Arab lah. Kalau tafsir Quran yang bahasa kitab Jawi ni, iaitu antara tafsir Ar-Rahman, tafsir Nurul Ihsan. Tu tafsir tu. Tafsir Nurul Ihsan. Ada 4 juzuk. Kitab Jawi tu. Karangan Allahumma selamat Tuan Husin Kedah. Karangan Tuan Husin Kedah. Tafsir Quran. Kalau tuan-tuan nak baca lah. Tapi nak baca semua tak faham tu. Kena bertalaki. Tafsir Nurul Ihsan. Ada 4 juzuk. Tafsir tu nama dia Tafsir Nurul Ihsan karangan Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah ni, saya pernah pergi kubur dia. Waktu belajar dulu di Kedah dulu. Saya pergi kubur dia di sebelah Jitra. Di sebelah Jitra kubur dia. Dia tak silap tu dekat dengan airport lama. Belah Kedah. Kalau orang Kedah tahulah. Dekat airport tu depan tu ada masjid. Tuan Husin Kedah nama dia. Dia mentafsirkan Quran. Nama dia Tafsir Nurul Ihsan. Kalau di petani ni, di pondok-pondok ni masyhur dengan Tafsir Nurul Ihsan kalau kita Jawi. Kalau kita Arab, Tafsir Jalan Lain. Tafsir Ibnu Kasir. Tafsir Khazin. Itu yang masyhur lah. Tafsir Nasafi. Habis itu. Itu yang masyhur kalau boleh tu belajarlah. Kalau ada kesempatan tafsir belajar. Belajar tafsir. Saya kalau mengajar tafsir dulu, kalau dia tafsir Ibnu Katsir dia juga. Tafsir Ibnu Katsir ni karangan Imam Ibnu Katsir. Kalau tafsir Ibnu Katsir yang sebetul-betulnya, kitab saya yang ada tu banyak dekat lebih kurang 5-6 jilid tafsir Ibnu Katsir. Tapi tafsir Ibnu Katsir ni belajar bahasa Arab lah. Yang saya punya bahasa Arab sekarang ni dah ada terjemahan bahasa Melayu dah. Di Titi Gajah dekat airport. Jitra ke mana nanti Zat? Ke bawah Jitra, tak ingat dah. Saya pergi lama dah kubur Tuan Husin Kedah. Dulu waktu belajar dulu saya suka tawasul dekat makam-makam wali, para waliullah. Kalau di Kedah tu rata saya pergi dah. Kubur ni macam-macam Di Kelantan pun begitu juga. Pergi kubur tu tawasul Kalau kubur Tok Kenali tu Kepala Batas, betul. Kepala Batas, bukan Jitra, Kepala Batas. Lupa. Lama dah tak pergi. Saya masa tu mengaji daurah tu kat Jitra. Saya ingat lagi tu, exit pergi ke highway tu turun sikit. Kepala Batas, baru ingat. Kepala Batas, betul. Dekat depan airport tu ada masjid, satu masjid. Airport lama. Airport tentera ke apa tak tahulah. Lepas tu ada satu masjid, saya pergi situ. Tuan Husin Kedah. Pengarang kitab Tafsir Nurul Ihsan. Pengarang kitab Hidayatus Sibyan. Banyak dia kawan kitab banyak. InsyaAllah lah nanti lepas PKP kita buat sama-sama kita buat rombongan. Naik 1 bas ke 2 bas berziarah makam-makam ni. Di Kedah ada, di Kelantan ada, banyak. Banyak. Habis itu. Baik, itu tafsir habis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian dan yang terlebih afdal, yakni daripada ilmu itu, tulis itu. Dan yang terlebih afdal daripada ilmu itu, dan yang terlebih afdal amal itu, yakni amal itu maksudnya daripada ilmu itu, memelihara akan kelakuan.
Jadi maksudnya apa? Jadi yang terlebih afdal ilmu tu ilmu kelakuan. Apa ilmu kelakuan? Yang kita kata ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tu ilmu kelakuan tu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak membezakan kelakuan tu daripada kufur dan beriman, semayang, puasa dan sebagainya. Dan juga nisbah amalan kita. Amalan kita lagu mana dalam bab fiqh, semayang sunat kita, perkara yang wajib, mana amalan yang wajib, mana amalan yang sunat, mana amalan yang makruh, mana amalan yang haram yang tak boleh kita buat. Amalan ni kita panggil perbuatan. A'malu bil jawarih. Baik. Kemudian wajiblah atas orang-orang yang Islam itu menuntuti ilmu yang boleh mengetahui dengan ilmu tadi akan barang yang jatuh baginya pada kelakuannya. Ini pada pekerjaannya. Jadi wajib atas orang Islam tadi menuntuti ilmu yang boleh kita tahu dengan dia ilmu tadi tu akan perkara yang jatuh, yang berlaku baginya pada kelakuan tu. Wajib kita belajar. Contoh apa? Contoh kita nak semayang. Dia tak tulis contoh situ. Wajib kita bila kita nak semayang, wajib kita mempelajari bab semayang. Sebab apa? Sebab kita nak mengerjakan semayang, wajib kita mempelajari bab semayang. Bukan kata kita nak semayang, tapi kita tak tahu bab semayang. Tu tak boleh. Itu maksud dia. Tengok dia kata, wajib atas orang-orang yang Islam itu menuntuti ilmu yang boleh mengetahui dengan dia tadi, akan barang, akan amalan, akan ibadat yang jatuh baginya pada kelakuannya. Barang mana kelakuan ada ia. Tak kira lah. Contoh, kita nak berniaga. Bila nak berniaga, wajib bagi orang yang berniaga tadi mempelajari hukum muamalah. Orang nak kahwin, wajib dia mempelajari hukum munakahat. Tapi tempat kita orang bak kahwin, dia mengaji sikit sangat, sehari habis dah khatam. Itu lain. Dia kalau bab, dia tiap-tiap bab kita nak apa? Kita nak buat satu-satu perkara tadi dalam amalan ibadat, kita kena tahu hukum dia dulu. Kita kena tahu syarat, rukun dia macam mana. Kita nak semayang, kena tahu apa syarat semayang, apa rukun semayang, apa perkara yang membatalkan semayang, apa adat-adat di dalam semayang, apa perkara sunat di dalam semayang. Nampak tak? Apa perkara yang haram di dalam semayang. Tu semua kena tahu tu. Nampak tak? Itu pengetahuan tu kena ambil tahu sebab apa yang kita lakukan perkara tadi. Dengan sebab kita mengerjakan perkara tadi, wajib kita mempelajari ilmu tu tadi. Itu maksud dia. Tu kena ingat Habis itu. Sebab apa tu? Sebab apa boleh kata wajib? Tu. Kerana bahawasanya seorang yang Islam itu tak dapat tidak baginya daripada sembahyang. Tengok dia kata, tengok dia dah bagi contoh dah. Tak dapat tidak kena sembahyang. Maka wajib atasnya menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengannya dengan ilmu tadi akan barang, akan ibadat yang jatuh baginya di dalam sembahyang. Tengok. Nampak dah tadi saya cerita tadi. Kita nak sembahyang, kita kena tahu. Kita kena wajib mempelajari bab sembahyang. Kita nak berniaga, wajib kita belajar bab berniaga. Bukan sampai masa aku dah ada duit, lepas tu open table terus berniaga. Tak. Kena tahu dulu. Kena belajar dulu. Tapi tak ada lah orang ajar bab niaga. Biasanya kalau ada motivasi tu, bab niaga tu dia nak cari keuntungan. Dia tak ada cerita bab niaga mana halal mana haram, tak ada. Yang ada tempat kita pun kursus pun ada kursus
Khusus apa nak? Khusus solat, khusus haji, khusus zakat tak ada. Jarang ada lah. Kalau ada pun sikit. Sepatutnya kalau orang yang ada duit, dia kena tahu macam mana nak cara zakat. Bab zakat kena belajar. Ustaz, saya ni orang yang mampu Ustaz nak zakat. Macam mana hukum ni Ustaz? Dia kena belajar. Zakat perniagaan. Oh Ustaz, nak bagi asnaf 1/8 lagu mana nak bagi Ustaz? Nampak? Diri dia tu wajib dia belajar bab zakat. Bab tu kena belajar. Paling common pun dia kena ambil tahu juga. Ni yang main-main Bab puasa begitu juga. Kita nak puasa bulan Ramadan. Kena tahu apa perkara yang membatalkan puasa. Kena tahu apa perkara yang makruh dalam puasa. Kena tahu apa perkara yang sunat dalam puasa. Macam-macam. Dalam puasa Ramadan, apa yang perkara yang kita sunat kita buat. Memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan baca Quran. Apa perkara yang makruh. Mencela mengumpat dan sebagainya. Macam-macam. Itu wajib kena tahu sebab apa? Sifat kita orang yang berpuasa. Apa perkara yang membatalkan puasa. Apa kena tahu. Ini nak cerita kata, apa-apa ibadat yang kita buat, kita kena mempelajari ilmu. Kena ada ilmu. Tak boleh buat sebarang, seberono yang kata tak boleh. Tu kena ingat ni banyaklah tempat kita ni kadang-kadang begitulah. Bila ada duit sama pasal duit, okey open table, aku nak buka berniaga bisnes. Dia tak boleh, dia kena tahu juga hukum lagu mana, kena belajar. Diri dia tu wajib belajar. Orang lain tak wajib. Contoh orang yang wajib zakat, diri dia wajib belajar bab zakat. Sebab apa? Sebab dia selalu keluar zakat. Sebab tu kefarduan itu tidak sama pada tiap-tiap orang, tak sama. Tiap-tiap kita ni tak sama kefarduan. Bab semayang tu semua sama. Tapi kalau bab niaga, bukan semua orang berniaga. Tengok. Contoh, orang nak sembelih ayam. Orang tokek ayam. Dia kena tahu bab secara penyembelihan. Sahabat saya bagus Dia kata, Ustaz, sahabat saya ngaji pondok dululah. Dia panggil kawan lah, panggil nama lah kita. Dia kata, Zaf, aku ni jadi sekarang ni tokek ayam ni. Bila mana aku jadi tokek ayam ni, aku nak tahu cara sembelihan. Kadang-kadang tak tahu mana muri, mana urat muri. Mana urat ni, dia tak tahu. Adakah wajib aku belajar? Saya kata wajib dia mempelajari, wajib dia belajar bagi dia. Sampai sehingga kan dia kata, Ustaz, dia kata, Zaf, dia kata, aku nak mengaji dah, dia kata. Sebab aku ni jadi tokek ayam ni kena tahu cara penyembelihan macam mana. Sebab wajib bagi dia. Adapun kita bukan tokek ayam, tak wajib bagi kita lagi. Tapi dia tu wajib dia pelajar. Dia kena cari guru. Ajar bab tu. Bukan senang tuan-tuan Ya betul. Ajar nari semua betul. Ilmu kelakuan tu ilmu fardu ain tu lah. Habis itu nampak lagi Apa-apa kelakuan begitulah. Baik tengok. Maka wajib atas menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan ilmu tadi akan barang yang jatuh baginya di dalam sembahyangnya. Dengan qadar barang yang membawa ia dengannya akan fardu sembahyang. Dengan kadar barang perkara yang membawalah ia seorang tadi dengan dengan ilmu tadi akan fardu sembahyang. Jadi dengan sebab dia belajar tu dia boleh membawa kepada fardu sembahyang. Dia tahu fardu sembahyang macam mana. Contoh, apa perkara yang membatalkan sembahyang? Dia kena tahu. Contoh, gerak lebih daripada 3 kali. Secara berturut-turut. Tu batal sembahyang, contoh. Nampak? Itu dipanggil pergerakan. Contoh macam ni, bawah ni kita belajar muafiq masbuk.
Mana perkara yang batalkan semayang? Kita seorang yang semayang berjemaah. Bila seorang yang semayang berjemaah, wajib kita mempelajari ilmu semayang berjemaah. Kena tahu solat fardu Jumaah macam mana. Di antaranya iaitu muafiq dan masbuk. Orang kita semua tahu bab semayang. Tapi adakah dia tahu bab muafiq dan masbuk? Dia tak tahu. Wajib belajar. Sebab belajar? Sebab dia orang yang semayang jemaah. Lebih-lebih lagi orang lelaki. Lagilah. Dia kena belajar. Begitu juga. Contoh orang perempuan. Bab haid, nifas, istihadah. Wajib dia mempelajari. Sebab apa? Sebab dia orang perempuan. Bila orang perempuan dia tahu, kena tahu. Darah ni kuning lagu mana. Darah perempuan tu, darah haid tu ada berapa? Ada 5. Dia kena tahu. Dia kata, Ustaz, darah perempuan ada 5. Darah haid ada 5, Ustaz. Saya tak pernah dengar pun. Saya selalu nampak merah hitam je. Kod dia ada kuning pun ada. Sebab tu dalam kitab dia sebut 5. Tu bagi orang perempuan. Nampak tak? Tiap-tiap orang kefarduannya tidak sama. Nampak tak? Habis itu. Dan wajib pula atas seseorang tadi menuntut akan ilmu yang boleh mengetahui dengan ilmu tadi akan barang-barang, akan perkara-perkara yang lain. Apa dia? Lagi dengan qadar yang membawa ia dengan dia akan sekalian yang wajib. Tengok. Ni wajib pula. Jadi perkara yang wajib tu kita kena belajar juga. Apa ilmu yang membawa kepada perkara yang wajib tadi, maka ilmu tu wajib kita belajar. Dipanggil lil wasail hukmul maqasid. Contoh, kita nak semayang. Tangga nak semayang tu kena buat apa? Kena ambil wuduk. Kena tahu juga syarat sah wuduk lagu mana. Nak sah wuduk lagu mana? Mana perkara anggota yang wajib di dalam wuduk? Kena tahu. Bersemayang begitu juga. Perkara yang wajib semayang macam mana? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tengok kita tengok satu hari kita bagi contoh satu hari. Contoh contoh dia gini. Kita semayang berimam. Tiba-tiba kita tak tahulah keadaan imam tu. Kita tengok imam tu dia takbir Allahu Akbar. Dia tak angkat tangan pun. Allahu Akbar, lepas tu dia lepas tangan. Lepas tu dia lepas tangan, kita makmum lambat, kita sampai lambat. Kita lambat sikit dari imam. Kita tengok imam angkat takbir. Imam tak angkat takbir, dia tu Allahu Akbar. Lepas tu kita makmum, pelik imam ni. Awak tak angkat takbir ni. Kok mazhab lain kot. Kok tu pula dah. Dia tak angkat tangan pun tak. Sebut Allahu Akbar. Nampak orang kita. Kalau orang yang ada ilmu, dia boleh tahu dah. Tapi kita jangan buat pelik dengan orang lah. Nak cerita kata tu, kalau orang tu dia terlupa nak angkat takbir, tetap sah semayang dia. Sebab apa? Sebab syarat sah semayang. Sebab rukun semayang tu takbiratul ihram. Apa dia? Mengucap Allahu Akbar. Angkat takbir tu sunat hai'ah. Ada pun kita buat begini, macam ni, tangan kita ke kanan macam ni, itu sunat hai'ah. Tak buat pun tak apa. Tiba-tiba kita tak tahu kata bab semayang, kita tak tahu mana wajib, mana sunat. Orang kita etikot kata semua wajib. Lalu dia kata, imam ni mazhab lain ni. Mazhab Hanafi apa? Tak boleh ikut ni. Tak sah semayang dia ni. Angkat takbir pun tak. Letak tangan dekat atas dada pun tak, bawah dada. Padahal dia yang jahil. Dia tak tahu kata benda tu sunat. Sunat hai'ah. Nampak lagi? Itu sebagai contoh. Nak cerita kata biar kita ada ilmu. Kita nak tahu bab semayang kena ada ilmu bab tu. Contoh bau ni apa? Allahumma shalli Muhammad.
ada satu surau lah di Gombak ni lah saya tak sebut lah nama surau tu. Kemudian kawan tu dia datang lambat. Kebetulan lah kawan tu datang lambat. Dia tengok rakaat pertama, rakaat kedua lah. Solat Isyak tak silap. Imam baca apa tu? Imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah. Lepas tu imam tak baca surah lazim. Imam tak baca surah lazim. Baik. Kita maklum dah. Ni berlaku ni berlaku. Jadi bila imam tak baca surah lazim, kita maklum dah surah lazim tu sunat hai'ah. Lepas tu bila dah semayang tu, tiba-tiba imam tu buat sujud sahwi pula dah. Bila buat sujud sahwi, tengok. Bila dia buat sujud sahwi, adakah perkara itu boleh membatalkan semayang? Elok-elok benda sunat hai'ah tak boleh ditampung dengan sujud sahwi. Dia tinggal sunat hai'ah je, kita bagi salam macam biasa je. Tiba-tiba imam tu dia tak tahu hukum, barangkali lah dia buat sujud sahwi. Kalau ada orang yang tahu, kata dia tak, kalau ada makmum yang tak kalau makmum tu tahu, dia tak ikut imam dah. Sebab apa? Kalau ikut imam tu boleh membatalkan semayang. Dia kena niat mufarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia niat mufarakah tak apa. Nak cerita kata apa? Nak cerita kata dia jahil. Sebab tu kalau pelantikan imam ni sekarang ni, zaman kita sekarang ni dah tak sama macam dulu. Sebab apa? Sebab zaman dulu orang nak lantik jadi imam ni dia kena faqih. Zaman sekarang tidak. Dia mendahulukan dengan kelebihan suara. Bila suara sedap, itu didahulukan nombor satu. Itulah realiti zaman kita ni dah tak macam orang dulu, zaman dulu. Kita nak salahkan zaman kita pun tak boleh juga. Tapi itu dia panggil taksir, itu satu kecuaian. Sebab itulah bagi imam-imam, kalau yang dia tidak tahu bab hukum fiqh tu, dia kena belajar lagi. Dia kena tambah lagi. Sebab apa? Sebab dulu kita dulu lah, waktu sebelum ngaji pondok, pernah minta jadi imam juga dulu. Pernah minta jadi imam. Masa tu ramai minta jadi imam. Minta dapat. Tapi dapat saya tak pergilah masa tu. Masa tu saya tak ngaji pondok lagi. Nak cerita kata kita dapat imam tu. Alhamdulillah lah masa tu dapat imam di Masjid Al-Falah, Subang Jaya masa tu. Tahun 2005. Minta maaf, 2006. 2006. Dapat surat daripada Jaiz. Dapat telefon daripada Nazir, telefon suruh pergi jadi imam. Maksudnya dah lulus lah imam tu. Tapi waktu pemeriksaan, ni waktu interview, ni. Waktu interview dia tak tanya bab hukum solat. Dia tak tanya. Dia tanya bab tauhid sikit. Kebetulan masa tu tauhid saya fail. Saya zero. Minta maaf saya cakap. Saya tak pandai masa tu, saya tak ngaji pondok lagi. Umur 21, masa tu 20. Tahun 2005 tak silap, itulah, lebih kurang lah. 2004 macam itulah. Bila masa tu, bila kita zero usuluddin, bila fiqh tu dia tanya sikit-sikit dah. Dia tanya apa? Dia tanya tajwid. Waladdallin. Dia tanya hukum mat. Saya pun nak fikir, kita terfikir sesuatu, nak jadi imam memanglah tajwid. Tapi tajwid bukan nombor satu. Bab hukum nombor satu. Sepatutnya kalau dia tanya bab apa? Okey. Kalau Fatihah tu, kalau kita tak baca mualat, sah tak semayang kita? Kan soalan itu kan bagus. Tanya soalan macam tu. Tapi tanya bab tajwid. Bila bab tajwid, banyak yang lepas, yang lulus. Bila ada suara, lepas. Itu yang kebanyakan berlaku, realiti berlaku zaman kita sekarang. Kita tak boleh buat apa dah.
Tapi kalau bagi imam-imam yang di luar sana, kalau dia rasa kurang ilmu, dia wajib belajar lah. Wajib belajar. Macam tadilah, berlaku tadi. Dia tak baca surah lazim, kemudian dia buat sujud sawi. Itu perkara yang membatalkan semayang dia. Sebab apa? Sebab dia buat bukan pada tempat dia. Sujud sawi dibuat pada sunat ab'ad. Tiba-tiba dia buat sujud sawi pada ketinggalan surah lazim. Dia tak baca surah lazim, dia buat sujud sawi. Apa sebab? Nampak tak? Bukan sujud sawi, bukan senang-senang kita nak buat. Oh, aku terlupa ni buat sujud sawi. Oh, aku tak baca Fatihah, sujud sawi. Oh, jangan, bukan begitu. Fatihah benda wajib, kena baca. Dia kena tambah 1 rakaat pula. Ini nak cerita hukum. Ni yang realiti berlaku. Mana-mana tempat semua sama. Lepas tu kalau di pondok dulu, Tok Guru. Tok Guru, saya ingat dulu. Kalau budak-budak baru nak jadi imam, dia tak bagi. Bukan dia kira orang tu suara sedap ke hafiz, dia tak kira dah. Dia kata kalau nak jadi imam, dia tak bagi. Dia tengok budak tu belajar macam mana. Budak tu tahu tak semayang, hukum hakam dia tahu tak bab semayang sikit-sikit. Oh, bukan senang. Bukan senang nak jadi imam. Bukan hanya sekadar untuk suara sedap. Tapi hanya sekadar untuk hukum hakam tu penting. Kadang-kadang bila kita dah tersilap, habis, terkabur jemaah kita. Orang yang makmum tu terkabur. Kalau makmum tu ada ilmu, tak apa. Sebab tu kita sebagai makmum sekarang ni, kita belajarlah untuk kita menghilangkan kejahilan kita. Imam, biar pergi kat dia. Kalau dia belajar, Alhamdulillah, saya angkat tangan. Saya banyak kawan-kawan saya jadi imam, Alhamdulillah. Mereka belajar, adalah 2-3 orang tu belajar lagi. Kata tak badan ustaz, kata kitab musolli pun tak khatam lagi kadang-kadang. Sebab tu kalau di Slivers, kalau di sebelah Kelantan, kalau di Kedah, kalau ada setengah-setengah kampung tu, kalau nak jadi imam tu, dia mesti khatam Munyatul Musolli. Mesti khatam kitab Faridul Faraid. Mesti kena khatam kitab Penawar Bagi Hati. 3 ni wajib kena khatam. Kalau tak khatam ni, tak boleh jadi imam. Tok Guru tak bagi dah. Nah, ada setengah-setengah qadi di Kedah ke di Kelantan dulu nak jadi imam. Dia tanya, Munyatul Musolli bisa khatam tak? Dia tanya Munyatul Musolli tu apa dia? Munyatul Musolli pun dia tak tahu kitab. Macam mana dia nak bagi jadi imam? Kitab Munyatul Musolli dia tak kenal. Kitab Faridul Faraid dia tak kenal. Kitab Penawar Bagi Hati tak kenal. Tu 3 tu basic. Untuk orang nak jadi imam, dia kena khatam 3 tu. Alhamdulillah, sekarang ni saya banyak tengok di tahfiz-tahfiz. Alhamdulillah dah ada kesedaran. Mereka buat buat fardu ain. Mereka tetapkan 3 kitab ni kena wajib khatam. Alhamdulillah. Maka kalau budak tu nak jadi imam, okey, settle. Munyatul Musolli khatam, settle. Bahayatul Madiyah dan tu pun khatam, habis. Alhamdulillah. Tu yang syarat dia sekarang. Habis itu. Baik, itu nak cerita kata. Nak cerita apa di sini? Nak cerita kata perkara yang wajib tadi tu, mestilah wasilah dia tu, wasilah dia tu menjadi wajib juga. Lil wasail hukmul maqasid. Ataupun kita kata ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurnalah oleh perkara wajib tadi, melainkan dengannya, maka itu jadi wajib juga. Habis itu. Baik. Kemudian sebab apa boleh kata dan wajib pula atasnya menuntut akal ilmu yang boleh mengetahui dengannya akan perkara yang lain lagi dengan kadar yang membawa dengan dia. Dengan dia, yakni dengan kadar tadi tu akan sekalian yang wajib. Sebab apa? Kerana bahawasanya barang yang boleh sampai dengan dia kepada menunaikan yang wajib itu adalah ia wajib juga. Benda tu wajib juga. Kita nak semayang, itu benda wajib. Itu benda maqasid. Benda dia punya wasilah dia apa? Ambil wuduk. Itu pun jadi wajib juga. Sebab apa? Sebab ambil wuduk tu nak mewajibkan boleh kita semayang. Memanglah semayang tu wajib. Tapi perkara yang wajib membawa kepada semayang iaitu ambil wuduk. Ambil wuduk pun jadi wajib juga.
Ambil wuduk pun jadi wajib juga. Tu dia habis itu. Dan barang yang boleh sampai dengan seorang tadi kepada menunaikan fardu itu adalah ia fardu jua. Adalah benda tu fardu juga. Fardu juga Contoh, kita nak jadi imam. Bila semayang, bila imam ni benda yang kita kata kita seorang imam. Bila kita seorang imam, apa yang kewajipan ke atas kita sebagai imam? Kena tahu hukum bab muafiq masbuk. Ataupun tak tahu pun tak apa. Kena tahu kata apa dia perkara yang membatalkan semayang. Kalau imam ni macam mana? Dia kena tahu perkara-perkara yang membatalkan semayang. Dia kena tahu perkara-perkara yang makruh. Dia kena belajar juga tentang sujud sahwi. Dia kena tahu. Sujud sahwi ni bagi macam mana? Kalau tertinggal sunat iha'ah, boleh buat sujud sahwi ke tak? Sunat ab'ad macam mana? Nak buat sujud sahwi tu pada ketika bila? Dia kena tahu semua. Sebab apa? Sebab dia imam. Tu dia Sebab apa? Sebab makmum ikut dia. Kalau makmum tahu tak apa, kalau makmum tak tahu ikut dia juga, maka terbatal juga sekali dengan dia. Allah Akbar Ni yang berlaku Pernah berlaku Habis itu. Dan demikianlah pada puasa dan zakat. Begitu juga puasa zakat, begitu juga. Jika ada baginya harta dan haji. Nampak tak harta? Nampak? Saya sebut tadi. Kalau dia ada harta, dia wajib dia mempelajari. Bukan kata, Ustaz, saya ni ada harta banyak, Ustaz. Adakah saya wajib belajar bab zakat? Kena belajar. Sebab dia tiap-tiap tahun dia kena keluar zakat. Dia kena tahu keluaran zakat tu macam mana. Dan haji begitu juga. Kita ada duit nak buat haji. Wajib kita mempelajari haji. Tu maklumlah. Tempat kita kursus haji ada. Kursus zakat ni jarang ada. Jarang dengar lah orang nak buat, masjid-masjid nak buat kursus zakat. Melainkan pusat zakat sendiri nak buat. Itu pun jarang. Jika wajib ia atasnya. Apa? Jika wajib atasnya, kalaulah wajib di atas seorang tadi. Jika wajiblah ia haji tadi atasnya. Kalau dia diwajibkan atas dia apa dia? Contoh, duit kita dah cukup dah. Wajib di atas kita mempelajari ilmu haji. Bab haji tu kena belajar dah. Tapi bila tak wajib lagi, maka tak wajib belajar. Tak wajib belajar. Contoh, Ustaz, saya tak cukup duit lagi, Ustaz. Wajib tak saya belajar bab haji lagi? Tak wajib lagi. Bila mana harta kita dah cukup nak buat haji, maka di waktu tu wajib kita mempelajari bab haji. Tu kena ingat. Bila dah sampai tuntutan tu, baru kita belajar. Habis itu. Dan demikian juga pada jualan-jualan. Nampak tak? Jual beli. Nampak tak? Saya sebut tadi. Jika ia berniaga. Jika ia berniaga pun wajib juga dia belajar juga. Wajib dia belajar. Bab niaga kena belajar. Kalau orang bisnes lah. Kalau kita bukan bisnes, tak wajib kita belajar. Ustaz, saya bukan orang bisnes, Ustaz. Tak wajib belajar. Saya orang bisnes, tak kena belajar, Ustaz. Bab muamalat, kena wajib belajar. Kena tahu bab riba apa. Apa benda ribawi. Apa benda syufa'ah, apa semua. Bab baik, jual, beli semua kena tahu. Bab muamalat paling payah sekali. Apa sah hari ni semua terputus hari ni. Hari ni tak ada hujan, mana cuaca okey hari ni. Alhamdulillah. Habis itu. Dikatakan bagi Muhammad Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Sikit lagi dalam 10 minit nak habis dah. Dikatakan. Kita baca santai ni malam ni. Baca santai malam Jumaat ni. Bagi ambil semangat kita nak belajar. Dia panggil kita ni sebagai nasihat lah. Dapat kita belajar kitab Pelita Menuntut ni sebagai kitab nasihat. Untuk kita memperingati.
Mana ilmu yang penting, mana yang ilmu yang wajib kita pelajari. Kena tahu. Kalau boleh, kalau kita dah tahu, dapat kita sampaikan kepada kawan keluarga kita. Paling kurang. Dapat sampai kepada kawan keluarga kita. Kena cerita, nak ni hak wajib ni belajar. Kena cerita. Masalah belajar tak belajar, dia serah pada dia lah, dia dah besar. Ustaz, anak saya ni jadi imam, Ustaz. Tanya dia dulu. Dia tahu tak hukum hakam sedikit. Anak saya, Ustaz, dia tahu sikit-sikit. Bila tahu sikit-sikit tu, kena belajar lagi. Tanya bab Muafiq Masbuk macam mana. Dia tahu ke tak? Cuba try tanya soalan. Bab Muafiq Masbuk macam mana? Kalau lupa ni kena buat apa? Nampak? Itu semua kita nak tolong. Kita kesian kat anak kita. Kerana anak kita sibuk. Contoh. Kita tolong dia, bantu dia, ajar dia pula. Anak kita kerja kerja bisnes. Tanya dia. Tahu tak bab hukum bisnes ni? Semua tu kena ambil cakna. Kita kena ambil cakna. Dia nak dengar, tak dengar tu serah pada dia. Tapi kita dah sampaikan. Tu dia. Baik. Dikatakan bagi Muhammad Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Ini doa dia. Mudah-mudahan harap Tuhan karangkan sebuah kitab pada bicarakan zuhud. Jadi pengarang kitab kita ni Syekh Muhammad Az-Zarnuji. Dia berdoa bahawasanya guru dia ni dapat mengarangkan kitab pada membicarakan zuhud. Bab zuhud. Baik, tengok. Dia ni, itu doa dia lah. Jadi, mungkin pada zaman dia tu, waktu dia tengah tulis kitab ni, lepas tu dia kata mudah-mudahan tuan guru dia ni dapat mengarangkan sebuah kitab pada bicarakan zuhud. Apa perkataan guru dia? Berkata ia Muhammad Al-Hasan telah aku karangkan kitab pada bicara akan berjualan. Kehendak ia dengan demikian bahawa orang yang zahid itu mereka yang memelihara ia akan dirinya daripada syubhat-syubhat. Nampak tak? Orang yang zuhud dia kena jaga daripada perkara-perkara yang syubhat. Tengok dia cerita apa. Dan yang makruhat, benda-benda makruh pada perniagaan. Maka adalah kitab pada bicara akan zuhud itu ialah kitab pada bicarakan jualan-jualan. Ni cerita apa? Ni nak cerita kata apa? Zuhud ni jadi dia Tuan mudah-mudahan harap Tuan karangkan sebuah kitab. Ini bukan guru dia, minta maaf, silap saya. Mudah-mudahan kita ambil atas balik. Mudah-mudahan harap Tuan karangkan sebuah kitab pada bicarakan zuhud. Ni zuhud ni apa maksud zuhud? Memang kita tahu. Zuhud ni nak cerita pasal perkara-perkara yang kita pelihara daripada syubhat. Itu zuhud. Jadi nak cerita kata zuhud tu dia masuk dalam bab perniagaan. Kena tahu juga. Orang yang berniaga dia kena ada sifat zuhud. Apa sifat zuhud? Iaitu memeliharakan daripada perkara-perkara syubhat. Itu maksud dia. Dia nak cerita kata orang berniaga tu dia kena ada sifat zuhud nak memeliharakan daripada perkara-perkara syubhat. Memang betul. Kalau orang bisnes ni kadang-kadang dia ada benda-benda syubhat. Tu kita minta jauh, na'udzubillah min zalik. Kalau siapa bisnes tu kalau boleh kena jagalah zuhud. Bukan warak, zuhud. Nak memeliharakan daripada perkara-perkara syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dia berkata, ia telah aku karangkan kitab pada bicarakan berjualan. Kehendak ia, apa kehendak dengan berjualan tadi? Dengan demikian bahawa orang yang zahid itu, mereka yang memelihara ia akan dirinya daripada syubhat-syubhat.
Ya, betul. Orang yang zahid tu dia orang tu lah. Dia memeliharakan daripada perkara-perkara syubhat. Apa perkara syubhat? Iaitu di antara halal dan haram. Tu dia. Perkara syubhat. Banyak zaman kita sekarang ni. Tengok. Dan yang makruhat. Apa makruhat? Perkara yang makruh. Pada perniagaan. Benda makruh pun kena tahu juga. Dalam bab perniagaan. Maka adalah kitab pada bicarakan zuhud itu ialah kitab pada bicarakan jualan-jualan. Tentu sekali. Demikianlah wajib ia orang zuhud tadi pada sekalian muamalat. Muamalat ni bukan bermuamalah tu Muamalat ni bab muamalat. Bab jual beli, bab riba, bab syufa'ah, bab qardu, bab sewa, bab pinjam. Tu semua kena belajar. Orang berniaga dia kena tahu bab tu. Bab hutang. Bab hutang macam mana? Kita hutang orang RM1. Sunat bagi orang yang yang dapat hutang tadi tu, sunat dia bagi lebih. Sunat dia bagi lebih. Contoh apa? Kita pinjam kawan kita RM1,000. Sunat kita bagi balik kat kawan kita tadi, kita bagi RM1,050. Contoh. Sunat. Tapi tidak ada ikat janji Bukan berjanji dah. Bukan janji kata, aku bagi kau pinjam RM100 ni. Nanti esok kau bagi aku lebih sikit. Tu jadi riba lah. Tak boleh. Kena tahu benda hutang macam mana. Contoh saya hutang si Ahmad RM100. Benda yang sunat apa kita nak dapat? Kita bagi dia RM150. Orang pun tanya, kenapa kau bagi aku lebih ni? Sebab orang yang diberi hutang tadi sunat bagi dia beri lebih pada orang yang memberi hutang tadi. Sunat bagi dia. Ni ramai tak tahu. Kadang-kadang orang kata ingat niat hadiah. Niat hadiah tu baguslah. Niat hadiah tu bagus. Lepas tu kalau kadang-kadang tu kalau ada orang ada setengah kawan dululah. Kat pondok tu kira hutang RM2-3 je. Lepas tu kadang dia bagi lebih sikit. Kadang dia hutang kita 30 kok. Dia bagi kita 50 kok. 50 kok RM5 lah. 30 baht. Dia berhutang kita 30 baht. Dia bagi kita 50 baht balik. Tapi tak ada janji apa pun. Dia nak bagi lebih. Itu sunat bagi dia. Dia dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat. Itu nak cerita apa? Hukum jual beli. Mana perkara yang sunat, mana perkara yang haram, mana perkara yang makruh. Tengok. Dalam perniagaan. Habis itu. Maka adalah kitab pada bicarakan zuhud itu. Habis itu. Demikian wajib ia zuhud tadi tu pada sekalian muamalat. Dan pekerjaan dan tiap-tiap mereka yang bekerja pada suatu pekerjaan daripadanya. Habis itu. Tengok. Demikianlah wajib ia pada sekalian muamalat. Begitu jugalah muamalat pun kita belajar juga. Dan pekerjaan. Begitu juga. Habis. Dan tiap-tiap mereka yang bekerja pada suatu pekerjaan daripada satu pekerjaan tu. Tiap-tiap orang yang bekerja pada satu pekerjaan, contoh bab niaga. Contoh. Nescaya wajib atasnya belajarkan ilmu yang boleh memelihara dengan dia daripada yang haram padanya. Wajib juga melihara. Wajib. Wajib dia kena belajar bab tu juga. Untuk memelihara dia daripada perkara yang haram. Dan demikian juga wajib atas ilmu kelakuan hati daripada tawakul. Tawakul ni bertawakal. Sikit lagi nak sampai stesen dah. Apa tawakul? Yakni berserah. Kita panggil tawakal kan.
Sebenarnya tawakal tu dia fi'il. Dia nak masdar tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Asal kena panggil tawakul, tapi orang kita panggil tawakal. Tak apalah. Wajib atas ilmu kelakuan hati tadi. Ni kelakuan hati apa? Ilmu tasawuf. Dan demikian juga wajib atas ilmu kelakuan hati daripada tawakul. Apa tawakal? Yakni berserah kepada Allah Ta'ala akan pekerjaannya. Dan inabah. Apa inabah? Ya, tawakal, tak apa. Asalnya kalau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab panggil tawakul. Tawakal tu dipanggil fi'il. Tapi tak apalah. Kita ikut Rumi kan. Jawi. Dan inabah, yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Tengok. Kalau orang tu dia bekerja tu, dia kena ada tawakal, sifat tawakal. Tak kira kita kerja apa. Kita kerja hospital. Kena ada sifat tawakal. Tengok. Berserah pada Allah Ta'ala. Dan inabah, yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Dan takut daripada Allah Ta'ala. Kena tahu. Kena ada sifat takut pada Allah Ta'ala. Kita kerja dunia ni bukan senang lenang. Kena ada sifat tawakal. Serahlah. Aku kerja ni. Dah buat elok dah. Kalau orang nak kata, aku ikut dia lah. Aku takut pada Allah Ta'ala lagi. Nampak tak? Itu orang yang belajar. Walaupun dia kerja dunia, tak ada masalah apa. Kita tak cela orang kerja dunia. Tapi, biar kita kerja dunia tu, biar hati kita dengan Allah Ta'ala. Nampak? Dan kita, yakni kembali, dan juga. Dan inabah, yakni kembali kepada Allah Ta'ala. Dan takut daripada Allah Ta'ala. Dan redha dengan hukum Allah Ta'ala. Dan qadaknya qada Allah Ta'ala. Redha. Redha dengan, dan juga kita redha dengan qada. Kita redha dengan hukum Allah Ta'ala dan qada Allah Ta'ala. Kita redha. Allah Ta'ala bagi aku kerja takat ni dah. Allah Ta'ala bagi aku pangkat takat manager je. Serah. Alhamdulillah. Bersyukur kita dari manager bank, tak apa dah. Apa awak tak boleh naik tinggi lagi Duk fikir tu lagi pula dah. Kita kembali pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kadang-kadang ada setengah orang tu kerja dunia dia berjaya. Dia naik pangkat sampai naik pengarah. Tengok dia amalan dia, kadang-kadang dia jaga semayang. Mungkin dia ada sifat tawakal dia, sabar dia. Kadang-kadang orang tu Allah Ta'ala jaga dia tu. Setengah-setengah tu. Bukan semua, tapi ada. Alhamdulillah. Kita nak macam tu. Kita kerja dunia, tak ada masalah kerja dunia. Tapi biar ada sifat ni. Apa? Redha, serah pada Allah Ta'ala. Redha dengan qada Allah Ta'ala. Takat ni lah aku kerja pun. Cakap manager, nak jadi general manager tak boleh dah. Contoh. Habis. Sebab apa tu? Sebab apa kata wajib di atas kelakuan tu? Kita kena jaga berserah pada Allah Ta'ala. Kembali pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah Ta'ala. Redha pada hukum Allah Ta'ala dan qadaknya. Sebab apa? Kerana bahawasanya ilmu ini jatuh dengan berlaku. Berlaku ia ilmu ni pada sekalian kelakuan seorang. Sebab semua perkara ni, ilmu ni, semua berlaku pada sekalian kelakuan seseorang tadi. Tengok. Sebab tu perlu kita jaga, memelihara. Habis itu. Dan bermula kemuliaan ilmu itu tiada tersembunyi ia atas seorang jua pun. Ni nak cerita kemuliaan ilmu. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah tersambung minggu depan. Tolong tanda situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adata ad-darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah.